Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiri bin Mansur. Nomor matriks 2024405566. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Isdiha bin Muhammad Smedi. Nombor metrik 20242844588. Nama saya Halif bin Roslan. Nomor pelajar saya 2024644754. Nama saya Azrul Syazwan bin Al-Basir. Nomor pelajar saya 2024289672. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairan Nizam bin Uthman. Nombor metrik saya 2024693484. Tajuk kita pada hari ini adalah Tahlil Hadis Al-Hakam fi Kitab Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Alkitab sebagai petunjuk bagi manusia dan mengutus Rasulnya sebagai penjelasan tentangnya. Dan kami memujinya dengan pujian yang setimpal dengan keagungan, kebesaran, dan kekuasaannya. Selawat dan salam ke atas Nabi terpilih, keluarga, dan para sahabatnya, pengikut mereka, dan setiap orang yang mengikuti petunjuknya, mengikuti jalannya, dan mengikuti langkah-langkahnya dengan keterakan hingga hari kiamat. Adapun selepas itu, dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa, penyelidikan ini telah disediakan dalam subjek ayat dan hadis yang bertajuk Analisis Hadis Orang Terpilih dalam Kitab 40 An-Nawawi. Semasa penyusunannya, kami melihat sumber-sumber yang relevan untuk mencapai tujuan penyelidikan ini. Kepentingan hadis yang pertama adalah takwa sebagai asas kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi, "Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada." Yang mana takwa bermaksud sentiasa menyadari pengawasan Allah, sama ada secara sembunyi atau terang-terangan, dan mengarahkan kehidupan mengikut perintahnya. Bagi kepentingan yang kedua adalah pentingnya istighfar dan amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi, "Ikutilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya ia akan menghapuskannya." Kebaikan menghapus dosa, taubat dan amal soleh mengampunkan dosa dan membawa harapan kepada kehidupan. Kepentingan yang ketiga adalah akhlak mulia sebagai asas hubungan sosial. Sebagaimana sabda Nabi, "Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Akhlak mulia memperkukuhkan sifat sabar, rendah hati, dan kasih sayang, serta membina hubungan sosial yang kukuh. Maqasid keadilan dalam hadis. Hadis yang pertama adalah la yu'tan nasu bidakwahum. Hadis ini membawa maksud yaitu jika orang diberi hak berdasarkan tuntutan mereka tanpa bukti. Hadis ini juga menerangkan tentang hukum berdasarkan tuntutan tanpa bukti yang dapat menghasilkan kezaliman. Yang kedua adalah ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Hadis ini bermaksud pasti akan ada lelaki yang menuntut harta dan darah orang lain. Membenarkan tuntutan tanpa bukti boleh membawa kepada kezaliman terhadap orang lain. Yang ketiga adalah al-bayyinah ala al-mudda'i. Maksud hadis ini, bukti adalah tanggung jawab orang yang menuntut. Penuntut perlu mengemukakan bukti untuk menyokong tuntutannya. Dan yang keempat pula adalah al-yamina ala man ankar. Hadis ini bermaksud sumpah adalah tanggung jawab pihak yang menafikan. Pihak yang menafikan hendaklah bersumpah dan membuktikan kebenarannya. Prinsip keadilan dalam perundangan Islam. Yang pertama, pembuktian adalah kewajiban pengadu.
Pengadu perlu mengemukakan bukti untuk menyokong dakwaannya, dan pihak yang menafikan mempunyai hak untuk membela diri melalui sumpah. Pengajaran dalam prinsip tersebut ialah kita perlu mengemukakan hujah yang kuat dan tidak bergantung pada fitnah dalam perbincangan dan perselisihan. Yang kedua, melindungi hak orang lain dan menghindari penipuan. Islam mengajarkan kita untuk menghormati hak orang lain dan tidak merampas harta atau nyawa mereka tanpa alasan yang sah. Hal ini kerana hak orang lain perlu dihormati dan dilindungi dalam hubungan sosial. Yang ketiga ialah kejujuran dalam tindakan. Kita harus jujur dalam setiap tindakan dan perkataan kita, kerana dakwaan tanpa bukti adalah haram. Oleh itu, kejujuran menjaga kehormatan diri dan memperkuat keharmonian dalam masyarakat. Yang keempat ialah hak untuk membela diri. Pihak yang menafikan dakwaan berhak untuk membela diri melalui sumpah. Oleh itu, proses pembelaan diri harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Yang terakhir ialah menghindari penipuan dalam dakwaan. Dakwaan palsu tanpa bukti adalah mendatangkan kemudaratan kepada individu dan masyarakat. Oleh itu, kita sebagai Muslim perlulah berhati-hati dalam membuat dakwaan untuk memastikan ketetapannya. Okey, bagi hadis kedua adalah kepentingan pertama, keimanan kepada kesucian hati sebagai asas amalan soleh. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kesucian dalam hati kehidupan seseorang Muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan untuk umatku apa yang terlintas dalam hati mereka selagi mana ia tidak dilakukan atau diucapkan. Hadis ini menggambarkan bahawa Allah menilai seseorang berdasarkan niat dan amalnya, bukan semata-mata lintasan fikiran yang tidak diterjemahkan kepada perbuatan atau kata-kata. Ini menekankan rahmat Allah yang luas pada umat-umatnya dan mendorong umat Islam untuk mensucikan hati mereka serta berusaha menjauhi kerahmatan bahkan pada tahap fikiran. Bagi kepentingan yang kedua, penekanan kepada aspek kerohanian dalam Islam. Hadis ini menonjolkan tumpuan kepada aspek kerohanian yang merupakan elemen penting dalam akidah Islam. Kepedulian terhadap hati dan usaha membersihkannya daripada sifat-sifat buruk serta lintasan fikiran yang negatif menunjukkan bagaimana Islam memberi perhatian kepada pembinaan insan dari dalam. Hal ini membuktikan bahawa Islam bukan sekadar satu rangkaian hukum dan peraturan, tetapi melibatkan pendidikan rohani yang menyucikan jiwa dan membimbing ke arah kebaikan. Kepentingan ketiga, penegasan terhadap rahmat dan keadilan Allah dalam menghakimi hambanya. Hadis ini turut memperlihatkan keadilan Allah dalam menilai hambanya serta rahmatnya yang meluas. Tidak dihitungkan seorang Muslim atas apa yang terlintas dalam fikirannya selagi mana ia tidak diterjemahkan kepada tindakan atau ucapan, menunjukkan bahawa Allah tidak membebankan hambanya secara berlebihan. Ia juga memberi dorongan kepada umat Islam untuk sentiasa berusaha ke arah pembaikan dan ketakwaan diri. Prinsip ini menegaskan bahawa Islam adalah agama yang mengimbangi antara keadilan dan kerahmatan, yang seterusnya memberi motivasi kepada seorang Muslim untuk berpegang teguh kepada agama tanpa rasa takut
yang keterlaluan. Okey, kita lanjut untuk yang hadis yang kedua. Okey, luruh ada segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, yang dengan rahmat-Nya dapat menghilangkan pelbagai kesulitan dan mengampuni segala dosa-dosa dan kealpaan hamba-hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala pengasih lagi Maha Penyayang. Namun Dia tidak akan mengisa seorang hamba kecuali jika hamba itu sengaja melakukan dosa dengan penuh kesedaran, niat hatinya menyimpang dan meninggalkan kewajipannya secara sukarela. Okay, hakikat kewajipan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari kewajipan ini adalah untuk membezakan siapa di antara kita yang benar-benar taat kepada Allah dan siapa yang derhaka kepadanya. Okey. Dalam menunaikan kewajipan, kita perlu berhati-hati dengan teliti kerana ada perkara-perkara yang tidak mudah untuk dimaafkan. Sebagai contoh, jika seseorang itu mendapati terdapat najis walaupun sedikit pada pakaiannya, namun dia lalai untuk segerakan membersihkannya, kemudian dia solat dalam keadaan yang sedar, maka solat itu wajib diulang dan wajib dibersihkan. Contoh seperti ini banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh, kerana ia menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dan batiniah dan menjaga kebersihan secara zahir dan batin dalam ibadah kita. Keampunan dalam Islam, namun Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampuni umatku atas kesalahan yang mereka lakukan dengan kerana tidak sengaja, lupa ataupun kerana dipaksa. Slide yang terakhir yang akan saya bentangkan pada hari ini iaitu fake hadis. Jadi apa yang terdapat dalam hadis yang kedua ini iaitu kesilapan adalah sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahawa manusia ni ia sering melakukan kesilapan. Dalam melakukan kesilapan ni Allah juga mengetahui bahawa ada umat yang melakukan sebuah kesalahan tanpa niat ataupun tanpa sengaja. Jadi ada yang terdapat dalam sebuah hadis iaitu Allah memberi kelonggaran kepada umatnya dalam menghadapi kesilapan yang berlaku tanpa niat yang buruk atau disebabkan kelalaian. Oleh itu umat Islam tidak sepatutnya terlalu membebankan diri dengan rasa bersalah yang berlebihan selagi mana mereka mempunyai usaha untuk memperbaiki diri ke jalan Allah. Dan yang seterusnya yaitu bersyukur ke atas rahmat Allah. Jadi rahmat Allah yang luas perlu disyukuri dengan memperbaiki diri dan meningkatkan lagi amal soleh. Jadi Allah telah memberikan keampunan yang besar. Namun setiap umat Islam juga perlu mendekatkan diri kepadanya dengan cara melakukan ibadah, taat perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Jadi umat Islam disarankan untuk bersyukur dengan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berusaha hidup selaras dengan ajarannya. Dan yang terakhir yaitu berhati-hati mengelakkan perbuatan secara terpaksa. Jadi apabila kita melakukan sebuah perbuatan dengan terpaksa, ia bertentangan dengan ajaran agama sehingga mengakibatkan kita membuat sesuatu perkara itu dengan tekanan ataupun paksaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan kita. Namun kita harus sentiasa berusaha untuk mengelakkan situasi yang memaksa kita untuk melakukan dosa. Sambil kita menumpukan kita punya perhatian sambil kita menumpukan perhatian kita dan mengukuhkan lagi kita punya iman dan ketakwaan dalam setiap keadaan kita. Itu saja yang akan kami bentangkan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.